Ustaz Guru, izinkan saya bertanya soalan yang kedua. Kalau tadi kita berbicara soal ciri-ciri orang yang beriman, orang mukmin yang menyatakan dalam Al-Quran, bagaimana pula dengan tajuk kita tadi, mukmin versus munafik? Bagaimana pula dengan ciri-ciri orang munafik yang tentunya kita berdoa tak nak ada sifat nifak ini? Silakan. Terima kasih Tuan Moderator, di mana dalam tajuk yang dibentangkan di sini ialah sifat orang-orang mukmin dan lawan ialah golongan munafik. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun wa 'adallahu mu'minina wal munafiqina wal munafiqat wal kafirin wal kufarun nar jahannam khalidina fiha. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang munafik, sama ada yang laki-laki atau perempuan, kerjanya ialah menyunsan arus kerja yang dilakukan oleh orang mukmin. Orang mukmin kerja dia amar ma'ruf, nahi mungkar. Adapun orang munafik sebalik, ya'muruna bil munkar wa yanhauna bil ma'ruf. Dia minat dengan kemungkaran dan dia tidak serasi dengan amal saleh, kerja-kerja yang ma'ruf. Dan itu di antara gambaran dia. Dan di mana golongan ini adalah menjanjikan tempat mereka besok adalah nar jahannam khalidina fiha. Mereka akan kekal di sana. Itu di antara gambaran sifat-sifat orang munafik. Jadi munafik ni ulama bagikan dia ada beberapa perkara. Nifak ada dalam bentuk nifak i'tiqadi dan ada dalam bentuk nifak amali. Nifak i'tiqad ialah izharul iman wa idmarul kufra. Mereka menzahirkan keimanan dia, ya, tetapi batin hati sebenarnya dia tak terima Islam, dia tak terima agama Allah Ta'ala. Sebab apa? Fi qulubihim marad. Ya, sebab itu kalau kita lihat dalam awal surah Baqarah, ya, di mana Allah Ta'ala sebut perlunya bagi kita mengenal kategori insan 3 golongan di atas muka bumi daripada mula dijadi sampai kiamat. Pertama golongan mukmin, yang kedua golongan kafirin, dan ketiga golongan munafikin. Orang beriman di antara sentuh 2 ayat dalam awal surah Baqarah. Dan orang kafir 4 ayat, dan orang munafik 13 ayat. Bermakna ada rahsia besar di situ. Ya. Orang munafik ini Allah Ta'ala letak dia 13 ayat huraian yang detail. Dan begitulah dalam ayat-ayat Quran banyak lagi lah, ya, huraian-huraian, sehingga ada satu surah khas, ya, suratul munafiqun, surah munafik khas untuk dia. Sebagaimana ada surah mukmin pun khas juga bagi penerangan yang jelas Allah Ta'ala berikan di situ. Jadi di antara sifat yang digambarkan dalam ayat tadi ialah kerja mereka ni minat kepada benda yang melakukan kerosakan. Ya, kerosakan pada pandangan Islam ialah irtikabil ma'asi, mengerjakan mungkar dan maksiat. Dan satu lagi dipanggil nifaqul akhlaqi atau nifaqul amali. Nifaq batin hati dia tu beriman, tapi orang panggil perangai atau tingkah laku dia tu tidak sesuai dengan sifat orang. Ya, iza hadasa kazab wa iza wa'ada akhlaf wa iza tumina khan. Apabila bercakap suka berbohong, dan apabila dia berjanji suka menyalahi, dan apabila diberi amanah maka mereka tidak menunaikan amanah ini dengan baik. Dan disebut juga dalam suratul Nisa, di mana Allah SWT menggambarkan gambaran sifat munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yazkuruna Allah illa qalila.
muzabzabina baina zalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i wa man yudlillahu falan tajida lahu sabila. Dan seterusnya ayat, di ujung ayat Allah telah menyebut innal munafiqina fid darki asfali minan nari. Di mana orang-orang yang munafik ini Allah Taala gambarkan ialah sampai peringkat ke tahap yukhadi'unallah. Allah dia nak tipu dan ada dahsyat ni. Kita kalau tipu orang dia tanya Tuhan dia nak tipu. Wa huwa khadi'uhum, tapi Tuhan balas balik. Tipu daya ni orang panggil makan diri. Sebab dia tak kenal Tuhan ni. Dia kalau kenal siapa dia Allah Ta'ala, nasib dia tidak jadi orang munafik. Apatah lagi menjadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Punca dia tidak mengenali Tuhannya. Sebab mengenal Tuhan adalah perkara yang sangat besar. Kalau dikenal siapa dia Allah Ta'ala, dia tak akan derhaka akan dia. Dia tak akan mengerjakan benda yang dilarang oleh Allah. Bila kena pengenalan ni tadi adalah pengenalan yang tidak ada pengenalan terus. Tapi kalau mukmin yang naqis, dia ada sifat-sifat nifak, mana pengenalan dia tidak begitu mantap. Mengenal hanya sekadar akidah. Sekadar membiasakan akidah, tidak pergi jauh daripada itu sampai merasakan kebesaran dan keagungan, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi antara pegangan yang disebut di sini ialah mereka ni apabila nak semayang, dia semayang dengan peran usaha malas. Dia semayang kan ya. Tapi semayang dia bukanlah satu dirasakan satu kurniaan yang besar daripada Allah Ta'ala. Padahal semayang ni Masya Allah satu nikmat ibadat yang cukup besar. Dan siapa yang mengenali dia, sebab proses pengambilan sebagaimana kita maklum bukan di bawah, di atas. As-salatu mi'rajul mu'min. Sembahyang ialah mi'raj rohani orang-orang mukmin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di cara ringkas tuan-tuan iaitu kemudian dan perangai mereka yura'unan nas. Mereka ni kalau buat satu kerja, dia suka maknanya riak. Riak ni satu penyakit besar kan. Akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Benda yang paling aku bimbang kena kepada umatku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, asyirkul asghar ialah syirik yang kecil, iaitu wa huwa riya. Jadi dia membatalkan akan sawabul amal, pahala amal. Sebab dalam kaedah kita dia ada 3 lapis syirik. Asyirkul jali, wa syirkul asghar, wa syirkul khafi. Syirik yang jali, dia mengambil patung, kayu-kayu dipahat, batu diukir, disembah. Iaitu membatalkan akidah. Sebab syirik sifat dia adalah ibtal. Dia membatalkan keimanan. Ada pun syirik yang kedua ni dia panggil syirik yang asghar, yang Nabi sebut dalam hadis sahih tadi. Iaitulah dia sifat dia membatalkan sawabul amal. Pahala amal kita pernah buat tiba habis. Dan satu lagi syirik al-khafi. Syirik yang seni, yang sangat tersembunyi. Dia panggil ru'yatun nafas. Kita perasan diri kita. Kita tidak perasan akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita rasa kita kuat, kita hebat, kita ada ilmu, kita handal. Kita dia tak pakai kan. Kita kalau nak berjalan kepada puncak kenikmatan besar dalam hidup ialah ma'rifatullah. Al-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan ke hadrat Tuhan tidak akan berlaku melainkan selepas pengeleburan syuur qalbi kita kepada makhluk. Di situ akan buka. Tuan-tuan akan buka satu alam lain. Itu kena belajar lain lagi. Masya Allah.